semua, berjumpa lagi kita di channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kata hubung. Adik-adik masih ingat apa itu kata hubung? Jom kita tengok apa dia. Okey adik-adik, kata hubung ialah perkataan yang menghubungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata dan ayat dengan ayat. Kata hubung akan menghubungkan dua atau lebih ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Berikut merupakan antara contoh kata hubung. Antaranya ialah dan, lalu, kerana, tetapi, sambil, yang, atau. Dan merupakan kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua unsur yang setara atau sama. Contoh ayat, Ali makan nasi. Ali makan nasi merupakan ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua ialah Abu makan nasi. Makan nasi merupakan dua unsur yang sama atau setara. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi satu ayat majmuk membentuk Ali dan Abu makan nasi. Kata hubung yang seterusnya ialah atau. Atau menunjukkan pilihan atau bandingan. Contoh ayat, kamu hendak makan nasi merupakan satu ayat tunggal. Ayat tunggal yang kedua ialah kamu hendak makan bubur. Jadi di sini terdapat dua pilihan sama ada hendak makan nasi atau makan bubur. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh dijadikan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung atau. Ayat majmuk yang dibentuk ialah kamu hendak makan nasi atau bubur. Okey murid-murid, kata hubung yang seterusnya ialah lalu. Lalu digunakan untuk menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Jadi murid-murid, kata kunci di sini ialah berturut-turut, bukan bersama-sama ya. Jadi contoh ayat yang pertama, Amin mengambil bola, merupakan ayat tunggal. Ayat tunggal yang kedua ialah Amin membaling bola kepada Halim. Jadi perbuatan mengambil bola dilakukan berturut dengan membaling bola kepada Halim. Kedua-dua ayat tunggal ini boleh dijadikan ayat majmuk membentuk ayat Amin mengambil bola lalu membaling kepada Halim. Kata hubung yang seterusnya ialah sambil. Sambil menunjukkan perbuatan lain yang dilakukan di samping perbuatan utama. Jadi sambil dilakukan bersama-sama. Contoh ayat tunggal. Hayati membasuh pinggan. Ayat tunggal kedua ialah Hayati menyanyi lagu. Perbuatan membasuh pinggan dilakukan bersama-sama dengan menyanyi lagu. Contoh ayat majmuk yang dihasilkan ialah Hayati membasuh pinggan sambil menyanyi lagu. Kata hubung yang seterusnya ialah tetapi. Tetapi digunakan untuk menghubungkan ayat dengan ayat yang lain atau perkara yang berlawanan maksud. Contoh ayat, baju Ayuni cantik. Ayat tunggal yang kedua, baju Ayuni mahal. Perkataan cantik dan mahal merupakan dua perkara yang berlawanan maksud. Jadi, kedua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi ayat majmuk membentuk ayat baju Ayuni cantik tetapi mahal. Kata hubung yang seterusnya ialah kerana. Kerana menunjukkan alasan atau sebab. Contoh ayat, Hayati menangis. Contoh ayat tunggal yang kedua ialah baju Hayati basah. Baju Hayati basah merupakan alasan atau sebab mengapa Hayati menangis. Jadi, kedua ayat tunggal ini boleh digabungkan menjadi satu ayat majmuk dengan menggunakan perkataan
kerana. Jadi, ayat majmuk yang akan terhasil ialah Hayati menangis kerana bajunya basah. Okey murid-murid, tadi kita telah melihat beberapa contoh kata hubung dan penggunaannya. Terlalu banyak sebenarnya kata hubung yang ada, lebih daripada 10. Tapi tadi ialah beberapa kata hubung yang saya ingin kongsikan, dan di sini saya sertakan sekali beberapa contoh kata hubung yang lain, iaitu bahawa, agar, supaya, apabila, semoga, walaupun, kalau, sekiranya, hingga, jika, sungguh pun, setelah, tatkala, untuk, kendati pun. Okey, jadi ini adalah antara contoh kata hubung yang lain. Okey murid-murid, sekarang kamu semua sudah faham tentang konsep kata hubung. Jadi, mari kita buat latihan untuk menguji sejauh mana kefahaman kamu tentang kata hubung. Soalan pertama. Aiman sering dipuji rakan. Tempat kosong. Dia seorang yang rajin. Okey, jawapan yang ada. A. Sambil. B. Kerana. C. Tetapi. D. Yang. Okey, untuk menjawab soalan sebegini, kamu boleh cuba satu persatu jawapan. Okey, contoh, Aiman sering dipuji rakan sambil dia seorang yang rajin. Adakah ia sesuai? Aiman sering dipuji rakan kerana dia seorang yang rajin. Aiman sering dipuji rakan tetapi dia seorang yang rajin. Aiman sering dipuji rakan yang dia seorang yang rajin. Agak-agak murid, apa jawapan yang paling sesuai? Jawapan yang paling sesuai ialah kerana, iaitu menunjukkan sebab. Aiman sering dipuji rakan kerana dia seorang yang rajin. Okey, rajin merupakan sebab untuk dia dipuji. Okey, soalan yang kedua. Hairul akan menghadiri majlis kenduri di Kedah pada minggu hadapan. Tempat kosong, bulan hadapan. Okay, jawapan yang ada ialah A. Dan, B. Atau, C. Sambil, D. Tetapi. Agak-agak kamu, apa jawapan yang sesuai? Hairul akan menghadiri majlis kenduri di Kedah pada minggu hadapan atau bulan hadapan. Jadi jawapan yang sesuai ialah atau, kerana atau menunjukkan pilihan. Minggu hadapan atau bulan hadapan. Okey murid-murid, soalan kita yang ketiga ialah Izzah melukis gambar tempat kosong menyanyi. Okey, jawapan yang ada ialah A. Dan, B. Kerana, C. Sambil, D. Tetapi. Untuk soalan ini, adik-adik semua boleh cuba satu persatu. Contoh, Izzah melukis gambar dan menyanyi. Izzah melukis gambar kerana menyanyi. Izzah melukis gambar sambil menyanyi. Izzah melukis gambar tetapi menyanyi. Jawapan yang paling sesuai dan tepat ialah Izzah melukis gambar sambil menyanyi kerana sambil menunjukkan perbuatan yang dilakukan bersama-sama, iaitu melukis gambar sambil menyanyi. Okey. Murid-murid, kita pergi ke soalan yang keempat. Emak membeli kek, tempat kosong, kuih kari puff di kedai. Pilihan jawapan yang diberi ialah A. Sambil, B. Yang, C. Kerana, D. Dan. Jawapan yang paling tepat untuk soalan ini ialah emak membeli kek dan kuih kari puff di kedai.
kerana kek dan kuih kari puff merupakan dua benda yang dibeli oleh emak. Soalan yang kelima. Ibu mengambil duit di laci, tempat kosong beri kepada adik. Jawapan yang ada ialah A dan B atau C lalu D sambil. Pilihan jawapan yang paling tepat ialah C lalu. Ibu mengambil duit di laci lalu beri kepada adik. Kerana lalu menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berturut. Pada mulanya ibu ambil duit di laci dulu, kemudian diikuti dengan perbuatan beri kepada adik. Yang keenam. Fatini hendak menonton wayang, tempat kosong, ibu tidak membenarkannya. Pilihan jawapan yang diberi ialah A yang, B sambil, C dan D tetapi. Untuk soalan ini, kita boleh cuba ya. Fatini hendak menonton wayang yang ibu tidak membenarkannya. Fatini hendak menonton wayang sambil ibu tidak membenarkannya. Fatini hendak menonton wayang dan ibu tidak membenarkannya. Fatini hendak menonton wayang tetapi ibu tidak membenarkannya. Jadi, jawapan yang paling sesuai ialah tetapi. Tetapi digunakan untuk perbuatan yang bertentangan. Iaitu Fatini hendak menonton wayang tetapi ibu tidak membenarkannya. Soalan yang ketujuh. Azmina memakai baju tempat kosong berwarna biru itu. Okey. A yang, B tetapi, C lalu, D kerana. Jawapan yang paling sesuai ialah yang, iaitu menunjukkan keterangan, menerangkan tentang baju yang dipakai oleh Azmina. Azmina memakai baju yang berwarna biru itu. Seterusnya, ke-8. Husna disayangi oleh ramai, tempat kosong, dia seorang yang baik hati. A kerana, B tetapi, C sambil, D lalu. Jawapan yang paling sesuai ialah A kerana. Kerana menunjukkan sebab. Husna disayangi oleh ramai kerana dia seorang yang baik hati. Okay. Baik hati merupakan sebab Husna disayangi oleh ramai. Nombor 9. Tutup makanan itu dengan tudung saji, tempat kosong, tidak dihinggapi lalat. Okay, jawapan yang ada ialah A tetapi, B supaya, C kerana, D lalu. Jawapan yang paling sesuai ialah supaya. Tutup makanan itu dengan tudung saji supaya tidak dihinggapi lalat. Okey. Nombor 10. Kakak hendak membaca buku, tempat kosong, tidur. Pilihan jawapan yang diberi ialah A lalu, B atau C kerana, D tetapi. Jawapan yang paling sesuai untuk soalan ini ialah atau. Kakak hendak membaca buku atau tidur.
jumpa lagi semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Mari Belajar Bahasa Melayu bersama Cikgu Dia. Bye!